Ponteng sekolah merupakan satu perlakuan yang menyalahi peraturan sekolah dan jika pelajar tersebut dibiarkan, ia akan menjadi satu amalan dan juga tabiat yang pastinya akan memberikan kesan yang negatif kepada diri murid, keluarga dan sekolah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini cikgu ingin berkongsi tentang isu disiplin yang biasa berlaku di sekolah, iaitu ponteng sekolah. Dalam video ini, cikgu hanya memfokuskan kepada dua perkara, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ponteng sekolah dan punca berlakunya ponteng sekolah. Sebelum tu, kita saksikan dulu beberapa keratan akhbar yang cikgu petik berkaitan ponteng sekolah. Apakah yang dimaksudkan dengan ponteng? Ponteng menurut Kamus Pelajar edisi kedua ialah meninggalkan tugas seperti tanggungjawab, pelajaran dan lain-lain tanpa kebenaran. Sementara, maksud bagi ponteng sekolah pula ialah tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang munasabah. So, ada dua poin yang penting di sini, iaitu tidak hadir ke sekolah dan tanpa alasan yang munasabah. Maksudnya, kalau seseorang murid tersebut tidak hadir ke sekolah kerana ada alasan yang munasabah, maka murid tersebut tidak dikira sebagai ponteng sekolah. Contoh alasan yang munasabah ialah sakit dan ada sijil sakit, ataupun murid tersebut ada urusan-urusan lain yang penting dan ada surat makluman daripada ibu bapa atau penjaga. Seterusnya, mari kita lihat punca berlakunya ponteng sekolah. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada seseorang pelajar. Jika seseorang pelajar tersebut tersilap memilih rakan, pastinya ia akan memberi impak yang negatif kepada murid tersebut. Rakan sebaya ni, dia macam satu magnet. Dia akan menarik rakan-rakan yang sama minat dengan dia ataupun sama masalah dengan dia. Jika seseorang pelajar itu suka ponteng sekolah, maka dia cenderung atau biasanya akan menarik rakan-rakan yang mempunyai masalah yang sama dengan dia. Seterusnya, kita lihat punca ponteng sekolah yang kedua, iaitu murid yang mengalami masalah emosi. Contohnya, kemurungan. Kemurungan ni adalah satu gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu akan berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah atau hilang minat dalam aktiviti harian, dan ini berlanjutan untuk beberapa tempoh. Kemurungan ini biasanya akan menyebabkan seseorang murid akan rasa bersendirian dan kadang-kadang dia terpaksa melakukan sesuatu untuk menarik perhatian ibu bapa, guru-guru atau rakan-rakannya, mungkin dengan cara yang negatif seperti ponteng sekolah dan masalah-masalah disiplin yang lain. Selain itu, masalah sosial juga menjadi punca kepada ponteng sekolah. Contohnya, murid-murid yang terbiar. Murid-murid terbiar ni biasanya tidak ada bimbingan daripada ibu bapa ataupun penjaga, mungkin kerana konflik ataupun masalah keluarga yang telah berlaku, seperti perceraian antara ibu bapa dan juga penjaga, dan murid tidak ada seseorang yang boleh memberikan bimbingan dan juga panduan dalam kehidupan dia. Seterusnya, yang kedua,
kurang pengawasan ibu bapa. Jadi ada sebahagian ibu bapa yang mungkin tak kisah. Tak kisah anak nak pergi mana, nak berkawan dengan siapa, nak tidur pukul berapa. Jadi bila kurang pengawasan daripada ibu bapa, anak-anak bebas melakukan sesuatu tanpa bimbingan dan akhirnya memberi impak negatif dalam kehidupan pelajar tersebut, termasuk melakukan masalah disiplin seperti ponteng sekolah. Selain itu, masalah sosial seperti memberontak juga merupakan satu faktor ataupun satu punca murid ponteng sekolah. Memberontak ni mungkin kerana anak-anak tidak berpuas hati dengan keputusan ibu bapa, adik-beradik atau keluarga dan akhirnya keluar daripada rumah tapi tidak hadir ke sekolah. Dan tidak lagi minat belajar. Ini banyak faktor lah sebenarnya. Banyak faktor. Dia tidak minat belajar mungkin kerana dia tidak suka kawan-kawan di sekolah dan mungkin tidak suka guru dan mungkin tidak suka suasana sekolah itu sendiri. Akhirnya dia tidak ada rasa minat lagi untuk belajar di sekolah dan akhir terjebak dengan gejala ponteng sekolah. Dan kesan daripada kehilangan minat belajar ini juga akhirnya murid tersebut tidak ada hala tuju ataupun tujuan hidup dan menjadi punca kepada isu ponteng sekolah. Seterusnya, kita lihat punca ponteng sekolah yang keempat iaitu masalah pembelajaran. Ini juga merupakan salah satu faktor juga. Murid-murid yang slow learner, yang dia susah nak faham apa yang guru ajar dan kesannya dia tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan berkesan. Dan juga murid tersebut mudah hilang tumpuan dan juga cepat bosan. Bila cepat bosan, hilang minat kepada sekolah. Hilang minat untuk hadir ke sekolah. Okey, itu adalah antara punca-punca berlakunya gejala ponteng sekolah. Jadi insya-Allah untuk perkongsian akan datang, cikgu akan kongsikan pula kesan ponteng sekolah kepada murid dan juga pencegahan. Apa yang kita boleh lakukan untuk mencegah gejala ponteng sekolah ini daripada terus berlaku di kalangan murid-murid kita pada hari ini. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jumpa lagi dalam perkongsian ilmu yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.